Hanya satu masalah saja yang amat hormat. Kita ni di Pulau Borneo. Orang datang terpaksa menggunakan kapal terbang. Mereka tak dapat menggunakan cara-cara lain, tapi tambangnya terlalu mahal. Oleh sebab itu, kerajaan Sarawak telah berfikir sebenarnya kita telah memohon untuk menubuhkan butik airline Sarawak. Saya harap Yang Amat Berhormat dapat meluluskanlah syarikat ini. Dan kita sebenarnya tidak nak bersaing, kita hanya nak menstabilkan airfare. Kerana saya lihat bahawa airfare terlalu mahal. Kalau KL ke Kuching boleh jadi KL ke Hong Kong, fare-nya sama. Jadi sebab itu kerajaan negeri sudah bersedia untuk melabur dalam syarikat kecil, bukan besar, kecil, penerbangan bagi kita membolehkan mereka datang ke Sarawak sebagai pelancong maupun sebagai pelabur. Premier Abang Jo dia cakap pendek sangat tadi. Saya nak dengar masalah dia cuma tanya pasal pesawat, syarikat penerbangan. Saya setuju, malah jemaah menteri minggu lalu dan hari Rabu nanti, itu di antara hal yang kita bincangkan. Saya berdialog dengan mahasiswa di UiTM Shah Alam baru-baru ini, itu juga yang dikeluhkan, terutama di Sabah Sarawak ke Semenanjung dan Semenanjung ke Sabah Sarawak. Berkaitan dengan isu tiket penerbangan, yang pertama dengan isu tiket penerbangan domestik. Apa yang saya maksudkan dengan penerbangan domestik? Kalau kita tengok di Negeri Sembilan sendiri, ada MPP saya daripada Sarawak susah nak pulang kembali ke Negeri Sarawak daripada Negeri Sembilan disebabkan penerbangan pelajar-pelajar ini tiketnya kadang-kadang tak masuk akal kerana harga tiketnya mahal dan menyebabkan beban kepada para mahasiswa. Tetapi ini luar daripada skop kerajaan, melainkan kena bagi subsidi lah. Subsidi tiket ni untuk students ni make sense lah. Mungkin kita kena runding dengan syarikat penerbangan. Kalau ada rekod umpamanya, dia ada sertifikat student, mungkin setahun sekali ke, maka dia berikan, boleh saya bincang dengan Menteri Pengangkutan nanti ni. Dia tepuk pasal apa, saya kata saya nak bincang. Tapi maknanya saya terima lah ini satu masalah. Ya, kerana keluarga yang dari Sabah Sarawak, atau dari sini yang ke Sabah Sarawak, tidak semua keluarga yang senang. Dan mungkin terbeban kalau kos terlalu tinggi. Umpamanya kos di Sarawak saja, di antara Sarawak, Miri ke Kuching, itu terlalu mahal. Jadi itu kerajaan bayar subsidi, ada subsidi daripada kerajaan, ratusan juta. Saya tak ingat berapa kos. Memang kita bersetuju bahawa kos itu terlalu tinggi, dan untuk meredakan nanti saya ada di antara hal-hal yang saya akan umumkan esok insya-Allah. Tetapi untuk permohonan, kerana permohonan cadar atau butik airline ni, oleh kerana sudah diberi kesempatan dan kos masih meningkat, dan kalau ada keupayaan kerajaan negeri Sarawak yang nampaknya mendepani dalam banyak hal. Saya sebut dalam sidang parlimen umpamanya, dalam hal umpamanya electric vehicle, dia paling ke depan. Dalam soal hidrogen dan gas, dia paling ke depan. Jadi saya terima kasih kepada Premier Abang Jo. Jadi oleh kerana prestasi yang ditunjukkan, saya menaruh keyakinan. Sebenarnya menjalankan satu syarikat penerbangan bukan perkara yang mudah. Pengalaman syarikat itu memang membebankan dalam banyak perkara, banyak pengalaman. Tetapi melihat prestasi dan keupayaan kerajaan Sarawak, pada dasarnya saya bersetuju tentang penubuhan syarikat penerbangan. Dia Premier Abang Jo ni, dia kenal saya lama. Dia tahu macam mana nak pujuk saya untuk setuju. Jadi dia cakap pendek, dia bagi satu tajuk je. Jadi saya jam. Dan insya-Allah esok hari Rabu dalam mesyuarat Jemaah Menteri saya akan bawa perkara ini. Tapi pada dasarnya saya tidak rasa tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh bersetuju, kerana sudah dibuktikan dan
Menteri Pengangkutan Anthony Loke telah buat beberapa perundingan dengan syarikat penerbangan. Minta dikurangkan kos. Dan ini dalam semangat perpaduan dan semangat hubungan persekutuan dengan negeri, itu di antara yang mendesak adalah hubungan di antara rakyat. Dengan kos yang begini meningkat, tidak mungkin perkara ini tercapai dengan memuaskan. Oleh itu, jangan bimbang, Premier Rabu petang kita akan bagi jawapan rasmi, tapi oleh saya sebagai pengurusi mesyuarat Jemaah Menteri dah bagi laluan, insya-Allah kawan-kawan akan bersetuju dengan mudah. Dan saya tekankan di sini bukan kerana kebetulan Premier Abang Jo ada depan saya, tetapi saya tentunya sebagai Perdana Menteri juga Menteri Kewangan meneliti perjalanan negeri-negeri, prasarananya atau infrastrukturnya dan permasalahan yang dihadapi, soal hasil negeri, keupayaan negeri, projek-projek besar yang dijalankan oleh negeri, itu kita teliti. Dan saya tegaskan di sini bahawa dari rekod kalau Kementerian Kewangan, TKSP pun ada di sini, memang di antara yang, bukan di antara, mungkin negeri yang paling ke depan dalam banyak perkara, termasuk soal pengurusan dan tata kelola kerajaan. Sekali lagi saya ucap tahniah kepada saudara Abang Du dan rekan-rekan. Sebab itu dalam belanjawan ada hal yang dituntut. Ada beberapa ahli parlimen dari sebelah sana yang menegur saya. Dia kata kelulusan yang tinggi kepada Sabah dan Sarawak, projek-projek mega, terutama Pen Borneo yang menelan kos yang tinggi pada Sabah Sarawak. Dia seolah-olah membawa polemik yang kurang sihat untuk melaga-lagakan Sarawak dengan Semenanjung. Saya tegur dengan keras ya, sikap ini, sikap yang tidak faham sejarah, sejarah penubuhan Malaysia, sejarah perjanjian Malaysia 1963 itu menetapkan dengan termeterainya perjanjian bahawa ada hal-hal komitmen yang harus dilakukan oleh kerajaan persekutuan kepada negeri. Dan kita sebagai anak-anak bangsa mewarisi pentadbiran dan keputusan itu mesti melaksanakan. Dan kalau kita lihat umpamanya kedudukan Sabah Sarawak kerana merdeka atau bersama Malaysia itu kemudian, jadi ada hal bidang yang agak ketinggalan dari segi prasarana. Jadi tanggungjawab kita sebagai suatu pasukan negara, satu kesatuan, haruslah mengambil tindakan. Jadi saya dalam hal itu, Premier Abang Jo, saya bagi jaminan, saya tegas, saya tidak tolak ansur bab itu. Ya, bahawa apa yang kita janjikan dan apa yang maksud adil. Apa dia keadilan? Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan untuk memberikan semua sama. Ya. Kita ada 3 blok utama, Semenanjung, Sabah, Sarawak. Dan tidak semestinya semua sama. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada keperluan yang lebih bagi negeri ataupun kemudahan yang lebih rendah. Di Semenanjung, apa kita tengok infrastruktur pengangkutan itu sangat baik. Dari North-South Highway dan ECRL. Di Sabah Sarawak belum tercapai. Sebab itu saya telah meminta Datuk Seri Fadilah sebagai Timbalan Perdana Menteri mengetuai Jawatankuasa Kabinet untuk melaksanakan dengan keadaan yang segera dengan kelulusan peruntukan yang secukupnya bagi menyiapkan projek lebuh raya Pen Borneo. Dan bagi saya bukan ini suatu yang lain, seperti katakan saya yang memihak kepada Sabah atau Sarawak, tetapi ini adalah bagi saya menyempurnakan amanah dan melaksanakan keadilan. Jadi kemudian juga ada projek-projek yang di bawah 50 juta. Sekarang kita bicara soal sekolah daif, klinik daif. Bagaimana Malaysia yang sudah merdeka sekian lama masih hadapi masalah daif-daif sekolah dengan klinik. Sekolah yang tidak ada tandas, sekolah yang tidak ada makmal, yang tidak ada perpustakaan. Jadi, tanpa mengira dari negeri mana, daerah mana, mana sekolah, mana sahaja ada klinik yang masuk kategori daif, kita mesti bantu dan menyegerakan tindakan. Dan ini yang dilakukan dalam belanjawan madani yang kita bentangkan baru-baru ini.